Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulan Teraman Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota Pengaraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima mengadam Tuan Terutama Hok Sofia Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Kemboja ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Kasar Al-Mizan. Dulan Teraman Mulia berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Hok Sofia. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 Jun 2020. Kewujudan sekolah-sekolah Aram sangat signifikan dalam usaha kerajaan bagi melahirkan rakyat yang berpengetahuan tinggi, khususnya dalam bidang agama dan berperanan dalam mengukuhkan penghayatan hidup beragama. Kemarin 468 pelajar baharu Sana 5 sekolah-sekolah Aram seluruh negara bagi penggal baharu persekolahan tahun 2023 memulakan sesi persekolahan. Di Sekolah Aram Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, sesi pendaftaran kemasukan pelajar disaksikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Semasa lawatan, rombongan meninjau kelas-kelas, aktiviti kokurikulum dan bahasa Aram. Tahun ini jumlah keseluruhan pelajar dari Sana 5 hingga Sana 11 di Sekolah Aram Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah seramai 1,832 pelajar. Sementara itu, 213 pelajar memasuki Sana 5 di Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Sesi pendaftaran kemasukan pelajar baharu disaksikan oleh Pengarah Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengarah Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Lawatan antara lain meninjau kelas-kelas pelajar Sana 5 dan interaksi bersama pelajar-pelajar dan ibu bapa. Jumlah keseluruhan pelajar Sana 5 dan Sana 6 di Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan seramai 536 pelajar. Jumlah pelajar sekolah Arab semakin meningkat iaitu dari 46 orang pada awal penubuhannya kepada 5,647 pada tahun 2022. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan majlis penyampaian sumbangan kepada tabung bencana kemanusiaan banjir Pakistan, mangsa-mangsa kebakaran dan rumah roboh serta bantuan membaik pulih rumah. Majlis berlangsung di bawah pejabat Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengurusi Lembaga Pengarah Yayasan. RM50,000 disumbangkan kepada tabung kemanusiaan banjir Pakistan 2022 dan diterima oleh Dang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari, Setia Usaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengurusi bersama jawatan kuasa tabung bantuan kemanusiaan. Sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM29,900 diserahkan kepada 6 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan rumah roboh di beberapa buah kampung di negara Brunei Darussalam pada akhir tahun 2022. Sementara itu, 2 buah keluarga menerima sumbangan kewangan dengan jumlah keseluruhan RM47,000 bagi tujuan membaik pulih rumah. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan
selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerima sumbangan berjumlah RM12,914 bagi tabung kemanusiaan banjir Pakistan 2022. Sumbangan datangnya daripada Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan ABDB berjumlah RM10,000 disampaikan oleh Major Jeneral Datuk Peruka Seri Awang Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Sementara sumbangan dari Kementerian Pertahanan berjumlah RM2,914 disampaikan oleh Kenal Bersara Dayang Nur Suryati binti Haji Syarbini, Setiausaha Tetap Dasar Kewangan dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan. Bersempena sambutan ke-102 tahun Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB, Majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim diadakan kemarin di Kubah Makam Diraja, Bandar Seri Begawan. Majlis disertai oleh Datuk Peruka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Juga hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan surah Yasin, diikuti bacaan tahlil. Majlis umpamanya merupakan salah satu aktiviti keagamaan yang dikendalikan oleh Badan Ugama Islam PPDB. Projek Perumahan Negara Kampung Tanah Jambu Fasa 7 bakal menelan belanja lebih 96 juta ringgit dan termasuk di dalam projek rancangan kemajuan negara ke-11. Projek yang bermula kemarin dijangka siap dalam tempoh masa 24 bulan di atas tapak projek dengan keluasan 80 hektar. Skop projek termasuk reka bentuk dan pembinaan bagi kerja-kerja infrastruktur dan 950 unit rumah jenis teres. Majlis penandatanganan projek berkenaan di antara Jabatan Kemajuan Perumahan dan kontraktor yang dilanting, Tong Entong Sdn Bhd diadakan di Kementerian Pembangunan. Penandatanganan kontrak disaksikan oleh Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional, Kementerian Pembangunan. Menandatangani bagi pihak Jabatan Kemajuan Perumahan, Dayang Rosniza binti Datuk Peruka Haji Hamdani, pemangku pengarah kemajuan perumahan. Sementara pihak Tong Entong Sdn Bhd diwakili oleh Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Matasim, pengarah urusan syarikat berkenaan. Majlis diselajurkan penandatanganan jaminan reka bentuk di antara pihak Jabatan Kemajuan Perumahan bersama 3 pihak konsultan projek berkenaan, iaitu Gemilang Latif Associate, Perunding Prima Reka dan Sepakat Setia Perunding Sdn Bhd. Dua buah masjid di daerah Temburong menjadi tumpuan program infak dan berwakaf yang diungkayahkan oleh bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong serta kelas bimbingan Muslimah. Program diadakan bagi menggalakkan penglibatan Muslimah dalam memakmurkan masjid di samping mengeratkan lagi ukhuwah serta kerjasama dalam kalangan Muslimah. Hadir di Balai Ibadat Kampung Sibun, Datin Haja Nahriyah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Program menumpukan kepada beberapa kategori, antaranya bagi membantu kalangan Muslimah seperti ibu tunggal, orang kurang berkemampuan, golongan fakir dan miskin yang memerlukan bantuan.
Manakala di Masjid Kampung Selangan dihadiri oleh Datin Haja Norazima binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Wakaf tersebut adalah bagi kemaslahatan jemaah di masjid sama ada berbentuk kelengkapan prasarana di masjid ataupun untuk binaan masjid. Juga diadakan penanaman pohon di kawasan masjid dan balai ibadat. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 253 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCEO ASA dan IGCSE bagi bulan Mei-Jun 2023 kini dibuka hingga 14 Februari 2023. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut diperoleh di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat dibuka. Penerimaan borang setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan pukul 1.30 petang hingga 3 petang. Manakala hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Borang yang lengkap dengan dokumen yang dikendaki hendaklah dikembalikan tidak lewat pada 14 Februari 2023. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.moi.gov.bn. Seorang lelaki dan seorang perempuan tempatan dikenakan hukuman atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Nur Fahmi bin Haji Muhammad Jawi, 20 tahun, didapati memiliki 17 karton dan 1 paket rokok pelbagai jenama serta 90 kotak dan 2 unit barangan vape jenis PON pelbagai jenama semasa serbuan ke atas sebuah rumah di Jalan Pandan 5. Mahkamah Magistrate Kuala Blain mengenakan denda RM21,200 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar. Sementara itu, Mahkamah Magistrate Tutong mengenakan denda ke atas Arina binti Ali berumur 54 tahun kerana memiliki 13 karton dan 20 paket rokok pelbagai jenama semasa serbuan ke atas sebuah rumah di Kampung Telisai, Tutong. Dia didenda RM29,000 atau 15 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dalam kedua-dua kes dirampas untuk dimusnahkan. Satu insiden kebakaran berlaku ke atas bangunan kedai di kawasan Kampung Petani, daerah Tutong. Anggota bomba dari Balai Bomba Tutong dan Balai Bomba Bukit Beruang Tutong dikerahkan ke tempat kejadian. Kebakaran memusnahkan seluruh sebuah unit kedai yang menempatkan bengkel memperbaiki pendingin hawa kereta. Kesemua pekerja bagaimanapun berjaya keluar dengan selamat. Ahli bomba segera bertindak dan api dapat dikawal dalam masa 10 minit. Punca serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sukan. Saingan kempen Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang kini memasuki perlawanan separuh akhir pertama bakal bermula hari ini 6 Januari 2022. Naib juara kumpulan A Indonesia akan menentang juara kumpulan B Vietnam di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Perlawanan akan berlangsung pada pukul 5.30 petang. Sementara itu, naib juara kumpulan B Malaysia pula akan menentang juara kumpulan A Thailand. Perlawanan akan berlangsung esok 7 Januari
di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 8.30 malam.